Salam sejahtera. CSA TV bincangkan subtopik kebangkalian pelengkap satu peristiwa. Tingkatan 5. Kita akan bincang juga soalan-soalan tahun-tahun lepas, kertas 1 daripada 2008 hingga 2018. Mari kita terus pada soalan-soalannya. Sebelum itu, kita akan bincang tentang konsep kebangkalian pelengkap satu peristiwa. Baik, mari kita teruskan. Kebangkalian pelengkap satu peristiwa berlaku ditarifkan sebagai kebangkalian pelengkap satu peristiwa A sama dengan jumlah bilangan sampel tolak dengan bilangan peristiwa A dibahagi dengan jumlah sampel. Jadi, bila kita mudahkan kebangkalian pelengkap A sama dengan 1 ditolakkan dengan kebangkalian peristiwa A. Maka rumus ini kita akan gunakan untuk soalan-soalan sebenar SPM tahun 2008 hingga 2018. Ini kita pergi terus soalan 1. Diberi R ialah peristiwa mendapatkan satu huruf vokal daripada perkataan matematik. Senaraikan kesudahan bagi R prime ataupun huruf bukan vokal. Mari kita rujuk kebangkalian rumus kebangkalian pelengkap A. Kebangkalian pelengkap A tambahkan dengan kebangkalian peristiwa A sama dengan 1. Maka dengan konteks soalan ini, senarai nombor-nombor yang bukan vokal, huruf vokal A ditambahkan dengan senarai huruf-huruf vokal sama dengan 1. Penyelesaiannya, kita senaraikan semua sampel huruf-huruf matematik M-A-T-E-M-A-T-I-K dan kita senaraikan semua huruf-huruf vokal daripada senarai sampel R sama dengan A-E-A-I. Maka selain pada R, kita akan dapat R prime ataupun nombor bukan vokal. Ke R prime sama dengan M-T-M-T-K. Soalan seterusnya, soalan 2. Diberi F ialah peristiwa memilih satu nombor perdana daripada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya hingga 21. Senaraikan kesudahan bagi F prime
ataupun nombor-nombor bukan perdana. Kita rujuk pada rumus pelengkap. Kita tambahkan, maka senarai semua nombor perdana kita tambahkan dengan semua nombor-nombor yang bukan perdana sama dengan 1. Penyelesaiannya, kita senaraikan semua sampel bagi nombor-nombor yang diberi dalam soalan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sehingga 21. Maka nombor-nombor perdana sebagai F, maka F sama dengan 11, 13, 17 dan 19. Maka huruf yang bukan perdana adalah F prime sama dengan 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21. Baik, soalan 3, lanjutan daripada soalan 2. Diberi F ialah peristiwa memilih satu nombor perdana daripada 8, 9, 10, 11 sehingga 21. Cari kebangkalian memilih bukan satu nombor perdana. Jadi kita kena cari kebangkalian memilih bukan satu nombor perdana. Kembalikan pelengkap, kita tambahkan, maka bilangan senarai nombor-nombor perdana ditambahkan dengan bilangan nombor bukan perdana sama dengan 1. Penyelesaiannya, ada 2 kaedah yang kita boleh selesaikan soalan ini. Kaedah 1, senaraikan semua nombor-nombor yang diberi dalam soalan. Maka bilangan bagi sampel adalah semuanya adalah 14. Kebilangan bagi sampel adalah 14. Mari kita senaraikan nombor bukan perdana. Sembilan, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 dan 21. Kita kira bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan bukan nombor perdana adalah 10. Maka kebangkalian nombor-nombor bukan perdana adalah bilangan nombor bukan perdana dibahagikan dengan jumlah sampel. Tergantikan sama dengan 10/14. Kita mudahkan, 5/7.
Kaedah 2. Kaedah 2 kita akan gunakan rumus pelengkap peristiwa F. Maka kita senaraikan semua nombor perdana 11, 13, 17, 19 dan bilangannya sama dengan 4. Maka bilangan nombor bukan perdana sama dengan 1, 2, 3, 4, 4. Maka bilangan kebangkalian bagi nombor bukan perdana sama dengan bilangan bukan nombor perdana dibahagikan dengan sampel 4/14 termudahkan dari 2/7. Itu kita gunakan rumus pelengkap. Maka kebangkalian bukan nombor perdana sama dengan 1 ditolakkan dengan 2/7 sama dengan 5/7. Soalan 4 seterusnya, soalan SPM kertas 1 tahun-tahun lepas. Sebuah bekas mengandungi 10 biji bola putih dan beberapa bola hitam. Jika sebiji bola dipilih secara rawak daripada bekas itu, kebangkalian memilih sebiji bola putih ialah 3/5. Cari kebangkalian memilih sebiji bola hitam di dalam bekas itu. Dengan rujukan rumus pelengkap, maka kita boleh gantikan kebangkalian bola hitam yang nak dicari sama dengan 1 ditolakkan dengan kebangkalian bola putih yang diberi dalam soalan. Penyelesaiannya, kebangkalian bola hitam sama dengan 1 kita tolakkan dengan 3/5. Maka kita akan dapat 2/5. Soal 5 seterusnya. Sebuah bekas mengandungi 36 biji guli merah dan beberapa guli biru. Jika sebiji guli dipilih secara rawak daripada bekas itu, kebarangkalian memilih sebiji guli merah ialah 3/7. Cari kebangkalian guli biru dalam bekas itu. Maka kebangkalian guli biru yang nak kita cari sama dengan 1 ditolakkan dengan kebangkalian guli merah yang diberi dalam soalan. Maka kita gantikan kebangkalian guli biru sama dengan 1 ditolakkan dengan 3/7, maka kita akan dapat 4/7. Soalan 6, bagaimana kalau ada 3 jenis guli yang berwarna merah, biru dan hijau? Sebuah kotak mengandungi 10 biji guli yang terdiri pada guli merah, guli biru dan guli hijau. Terdapat 3 biji guli biru di dalam kotak itu. Sebiji guli dipilih secara rawak daripada kotak itu. Cari kebangkalian guli bukan biru dalam bekas itu. Guli bukan biru maksudnya guli merah dan guli hijau. Maka kita gantikan konteks soalan ke dalam rumus pelengkap
Maka kebangkalian guli bukan biru sama dengan 1 ditolakkan dengan guli biru. Penyelesaiannya, kebangkalian guli bukan biru sama dengan 1 ditolakkan dengan 3/10. Maka kebangkalian guli bukan biru sama dengan 7/10. Baik, senang faham kan? Jadi kita sambung. Soalan 7, kebarangkalian bahawa seorang pelajar yang lulus ujian matematik ialah 6/10. Hitungkan kebarangkalian bahawa pelajar itu gagal dalam ujian itu. Jadi kebarangkalian pelajar yang gagal sama dengan 1 ditolak dengan pelajar yang lulus. Penyelesaiannya, pelajar yang gagal, kebarangkalian yang gagal sama dengan 1 ditolakkan dengan kebarangkalian yang lulus 6/10 sama dengan 4/10. Seterusnya soalan 8, sebuah kotak mengandungi 100 biji mangga. Jika sebiji mangga dipilih secara kelawak daripada kotak itu, kebarangkalian memilih sebiji mangga rosak ialah 3/5. Cari bilangan mangga yang tidak rosak dalam kotak itu. Maka kebarangkalian mangga yang tidak rosak sama dengan 1 ditolakkan dengan kebarangkalian mangga yang rosak. Penyelesaiannya, kebarangkalian mangga yang tidak rosak sama dengan 1 ditolak dengan 3/5. Sama dengan 2/5. Soalan 9 seterusnya. Rajah di bawah terdapat 40 kad yang berlabel A, B dan C. Sekeping kad dipilih secara rawak, nyatakan kebarangkalian bahawa kad yang dipilih itu bukan berlabel C. Kita nak cari yang bukan berlabel C, maka kita cari yang berlabel C. Kita bulatkan yang berlabel C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka ada 11 kad yang berlabel C. Jadi kebarangkalian kad yang bukan berlabel C sama dengan 1 ditolakkan dengan kebarangkalian kad yang berlabel C. Penyelesaiannya, kebarangkalian kad yang bukan berlabel C sama dengan 1 ditolakkan dengan kebarangkalian kad yang berlabel C 11/40.
maka sama dengan 29/40. Soalan 10, roda putaran atau roda impian. Rajah di bawah sebuah roda putaran dibahagi pada 10 sektor yang sama besar dan dilabelkan dengan nombor. Apakah kebarangkalian bahawa jarum petunjuk itu tidak akan berhenti dalam sektor yang berlabel 3? Tunjuk yang tidak akan berhenti pada sektor yang berlabel 3, maka kita cari yang berlabel 3. Yang berlabel 3, 1, 2, 3. Maka penyelesaiannya, kebarangkalian nombor yang bukan 3 sama dengan 1 ditolak dengan kebarangkalian nombor 3. Maka kebarangkalian bukan nombor 3 sama dengan 1 ditolak dengan berapa tadi? 3/10 jumlah nilai sektornya. Sama dengan 7/10. Soalan seterusnya, soalan 11. Sebuah beg mengandungi 5 guli merah, 3 guli hijau dan beberapa guli biru. Sebiji guli dipilih secara rawak daripada beg itu diberi kebangkalian memilih guli hijau ialah 1/6. Cari kebangkalian memilih sebiji guli yang bukan biru. Maknanya, guli yang bukan biru adalah guli merah dan guli hijau yang kita nak cari. Jadi, kebangkalian bukan guli biru sama dengan 1 ditolak dengan kebangkalian guli biru. Jadi nak mencari guli biru, kita mesti labelkan guli biru dengan anu ataupun pemboleh ubah. Sebarang pemboleh ubah atau huruf kecil B atau C atau D. Jadi biarkan bilangan guli biru sama dengan B, maka kita buat hubungan di antara jumlah guli yang hijau tadi, 1/6 guli hijau sama dengan 3 kebangkalian guli hijau 1/6, maka jumlah guli hijau 3 dibahagikan semua jumlah guli merah, biru dan hijau sama dengan kebangkalian guli hijau. Lepas tu kita darab silang. 6 darab 3, 18 sama dengan 5 tambah 3 tambah B. Maka B kita akan dapat 10. Maka kebangkalian guli biru sama dengan 10 dibahagikan 18 sama dengan 5/9. Maka kebangkalian bukan guli biru sama dengan 1 ditolakkan dengan 5/9 sama dengan 4/9. Soalan 12 seterusnya.
Sebuah kelab catur mempunyai 30 ahli lelaki dan beberapa ahli perempuan. Seorang ahli dipilih secara rawak daripada kelab itu. Kebangkalian memilih seorang ahli lelaki ialah 2/5. Cari bilangan ahli perempuan dalam kelab itu. Jadi, untuk mencari bilangan ahli perempuan dalam kelab itu, kita mencari kebangkalian ahli perempuan. Maka kebangkalian ahli perempuan sama dengan 1 ditolak dengan kebangkalian ahli lelaki. Penyelesaiannya, pelajar ataupun ahli perempuan sama dengan 1 ditolakkan dengan kebangkalian ahli lelaki 2/5 yang diberi, kita dapat 3/5. Jadi kita biarkan bilangan ahli perempuan sama dengan P. Kita buat hubungan dengan kebangkalian 3/5. Maka bilangan ahli perempuan P dibahagikan dengan jumlah ahli, iaitu ahli lelaki dan perempuan 30 campur P sama dengan kebangkalian ahli perempuan 3/5. Kita darab silang 5P sama dengan 3 didarab dengan 30 tambah P. Kita kembangkan 3 darab 30, 90 dan 3 darab P, 3P. Ke 5P tolak dengan 2P, 3P. Lepas tu 30 dibahagi dengan 2. Maka P sama dengan 45 orang ahli perempuan. Soalan seterusnya, soalan 13. Terdapat beberapa biji cube yang bernombor siri dari 9 hingga 30 di dalam kotak. Sebiji cube dipilih secara rawak dari kotak itu. Cari kebangkalian memilih sebiji cube yang bukan nombor perdana. Kebangkalian bukan nombor perdana sama dengan 1 ditolakkan dengan kebangkalian nombor perdana. Jalan penyelesaiannya, kita senaraikan semua nombor-nombor sampel 9 hingga 30. S sama dengan 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 hingga 30. Jadi kita kira bilangan sampel 2, 4, 16. Semua adalah 22. Daripada senarai sampel, kita senaraikan nombor perdana.
Nombor perdana sama dengan 11, 13, 17, 19, 33 dan 29. Jadi bilangan nombor perdana sama dengan 6. Maka keberangkalian bukan nombor perdana sama dengan 1 ditolakkan dengan 6 bahagi 22 sama dengan 16/22. Akhirnya, soalan 14, latihan soalan kebat. Untuk pelajar, cuba. Seorang jurutera telah merekodkan microchip yang tidak menepati PY ditetapkan pada setiap hari dalam bulan Oktober. Jadual di bawah menunjukkan bilangan microchip yang tidak mengikut PY yang ditetapkan dengan tarikh pengeluaran microchip itu. Tarikh 2 hari bulan, bilangan microchip yang tidak mengikut PY dan direkodkan oleh jurutera adalah 41 set, 3 hari bulan 23 set, 5 hari bulan 45, 7 hari bulan 71 dan seterusnya sehingga 31 hari. Jika satu hari dipilih secara rawak, apakah kebangkalian bahawa pada hari pengeluaran tiada microchip yang tidak mengikut PY? Pelajar boleh cuba dalam beberapa saat ini. Boleh mula sekarang. Jadi bagaimana? Bagaimana jalan penyelesaiannya? Maka bilangan sampel adalah 31 hari untuk bulan Oktober. Dan bilangan microchip yang tidak mengikut PY adalah berapa hari? Adalah 16 hari daripada jadual yang diberi. Sama dengan 16. Maka keberangkalian microchip yang mengikut PY pada bulan Oktober itu sama dengan 1 ditolakkan dengan 16 hari. Microchip yang tidak mengikut PY dibahagikan dengan 31 hari sama dengan 15/31. Baik, maka kesimpulannya, rumus pelengkap
Bagi peristiwa A sama dengan 1 ditolakkan dengan peristiwa keseluruhan bagi A. Seperti contoh yang kita telah selesaikan dalam soalan sebenar kertas 1 SPM, iaitu kebangkitan bola hitam sama dengan 1 ditolak dengan kebangkitan bola putih. Kebangkitan pelajar yang gagal dalam ujian tematik sama dengan 1 ditolakkan dengan kebangkitan pelajar yang lulus. Dan akhirnya kebangkitan bukan nombor perdana sama dengan 1 ditolakkan dengan kebangkitan nombor perdana. Isikan dalam ruang komen apa segala pertanyaan dan tonton CSTV, muat turun segala soalan dan buat latih tubi, khususnya soalan sebenar SPM. Sekian, terima kasih.